bermaksud langsung yang kalau tegas maka betul, kalau lembut maka salah. Okey? Ataupun sebaliknya, kalau tegas itulah, tadi saya sebut tegas salah dah habis masa ni dia hilang sikit lah. Okey, bila orang semula tidak bermaksud tegas itu betul, lembut tu salah, ataupun tak bermaksud tegas itu salah, lembut tu betul. Okey? Kenapa? Kerana ini adalah manusia, kita sedang berurusan dengan manusia. Betul tak? Jadi manusia lain. Perangai Omar tak sama dengan perangai Uthman. Jadi macam mana kita nak samakan ni? Tak boleh. Okay? Jadi kalau kita tahu benda ni, kita boleh fikir, analisa dengan ataupun observe kan, dengan lebih mendalam, kita dah boleh sebenarnya nak berurusan dengan orang. Ada orang kita bagi satu ayat Quran, kita bagi Al-Quran pun cukup dah. Bagi Al-Quran terjemahan, dia dah boleh dapat hidayat dah. Kan ada orang bagilah Quran, bagi apa lagi? Kan? Bagi apa? Bagilah segala buku yang ada kat dunia kita bagi kat dia. Dia tak baca pun. So dia memerlukan benda lain untuk mendapat hidayah. Ada orang Al-Quran dia dah dapat, okey, lepas tu dia sendiri akan cari kan. Ada orang kita bagi, nama bagi, pamphlet bagi, kad bagi, kan, apa lagi? CD bagi. Apa lagi? Macam-macam lah. Kan apa dia kadang-kadang kalau ada yang apa dia tu yang boleh pakai pop nampak kan. Macam-macam yang kita reka tak jadi juga masuk dalam dia panggil apa, amplifier ke kan, masuk dalam kereta kan, masuk subhanallazi sakhkhara lana kan. Hadza wa ma kunna lahu muqrinin sampai habis tu tak jalan juga. Ada orang kita bagi satu benda sikit dan dia boleh bergerak. Menunjukkan kita berurusan dengan manusia. Jadi setiap manusia ada caranya dan tidak boleh disamakan satu manusia dengan satu manusia yang lain. Okey? Saya sebut benda tu kadang-kadang orang, yalah kadang-kadang kawan-kawan kita pun dah sebut kan, kita dalam berdakwah kena lembut kan. Kalau kita lembut tak kena tangkap kan. Kadang-kadang risau juga kan. Saya rasa tak kena juga. Pasal apa? Ada ustaz yang kita tak pernah tengok orang yang lembut daripada dia dalam penyampaian kan. Kena tangkap juga kan. Betul tak? Yang ustaz seorang lagi ni memang dia bertenaga dan dia berkarisma dalam cakap. Kena tangkap juga. So apa sekarang ni apa dia? Adakah kalau lembut tak kena tangkap, keras kena tangkap, tegas kena tangkap? Tak semestinya. Kan? Mana sejarah dah membuktikan orang yang lembut pun kena kan, orang yang keras ke tegas pun sama juga, kena juga. Yang penting ialah apa yang dibawa tu. Okey, dan memang ada seorang tu dia cara dia cakap dia lembut, maka lembutlah. Isinya sama je kan. Contohnya dia nak kata apa? Dia nak kata Maulid Nabi tu bid'ah kan, sama je isi dia. Contohnya kan. Tapi yang seorang ni kata bid'ah, orang dengar pun terperanjat kan. Yang satu lagi mengatakan Maulid Nabi tu tidak ada dalam sunnah kan. Lebih baik kita buat macam ni. Orang dengar pun okey. Maknanya orang boleh terima lagi lah kot agaknya. So itu je sebenarnya yang kita cuba antara lain lah kita ambilkan daripada pengajian hari ini. Okay? Dan dengan itu saya rasa kita boleh tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Siapa nak bersurai boleh, dan siapa ada soalan pun boleh juga. Tak ada masalah. Saya tutup dulu supaya siapa yang nak balik boleh balik. Okay? Pen ya. Tak dengar apa dia? Metode berdakwah Kalau lembut tak terima, keras pun tak terima juga. Kita buat macam mana? Kita yang buat lah. Yang lembut tu kita buat, yang keras tu kita buat juga. Buat cara lain, iaitu kita suruh orang lain yang arahkan. Okay. Ada orang disebabkan kita yang bercakap dia tak boleh terima. Disebabkan kita. Kerana dia dah kenal kita dari dulu lagi. Kan, dia dah kenal kita ni dulu pun lebih kurang juga kan dengan dia kan. Dia elok lagi daripada kita dulu. Tiba-tiba kita jadi sekarang ni lebih elok daripada dia. Dan kita nak, dia kata dia bila dengar cakap kita, dia akan tengok kita punya sinful past. Bukan dia akan tengok kita punya kata bright present ni kan. Agaknya lah kan. Jadi cara lain ialah kita cuba datangkan orang lain, kerjasama kat sini. Apa yang penting? Kerjasama kan. So kena kerjasama untuk nak apa? Kan? Nak sampaikan maklumat tersebut. Ya tak? Itu saya rasa itu je cara dia. Kadang-kadang kita tak boleh bergerak seorang. Bukan kadang-kadang lah, kebanyakan masa kita tak boleh bergerak seorang. Kalau rasa tak boleh, masuk daripada pintu lain, masuk daripada tingkat lain, apa semua kan.
Apa dia? Syiah macam mana? Jangan kuat sikit boleh tak? Pasal taqiyah, okey? Berpura-pura dalam atas semua perkara. Taqiyah yang ada pada Syiah ni bukan dia akan buat apabila berhadapan dengan orang sunnah lah dalam agama. Biasanya gitu. Okey. Dan mungkin juga dia akan buat dalam urusan dunia yang akan menguntungkan agama dia. Mungkin juga. Okey. Tak boleh cerita sikit pasal isu malam hari Ahli sunnah apa? Tak, gunakan takiyah. Ahli sunnah tak? Tidak. Takiyah. Ahli sunnah hanya bertaqiyah kepada orang kafir sahaja. Okay, illa an tattaqu minhum tuqah. Okey. Kita dibenarkan bertaqiyah kalau maknanya berpura-pura dalam keadaan betul-betul tertekan. Bukan di antara orang Islam, tidak. Kan? Maknanya kalau nak kita kita nak menjelaskan akidah kita, jelaskanlah. Tapi kalau kita tertekan, terpaksa, itu cerita lain. Ya, cuma Syiah dia tak kira sangat keterpaksaan tu. Dia lebih kepada benda tu mesti ada. Itu bezanya. Kita terpaksa, dia mesti ada. Contoh yang macam dalam kes Ammar tu. Ammar, ya. Contohnya Ammar bin Yasir. Ayahnya iaitu Yasir dan maknya iaitu Sumayyah telah pun dibunuh kan dengan cara yang kejam. Jadi mereka pun menyeksa Ammar lepas itu dan Ammar pun menyebutkan lafaz kufur. Lepas itu dia datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tanya, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana kamu dapati diri kamu? Dia kata, "Ajiduni mutmainnan bil iman." Saya mendapati diriku ini tenang dengan keimanan. Nabi mengatakan, "Idza adu fa'ud." Kalau mereka kembali menyeksa, maka kamu kembali, kamu juga kembali ataupun kamu juga buat benda yang sama. Kalau mereka buat benda yang sama iaitu seksa, kamu juga buat benda yang sama iaitu lafazkan kekufuran. Okey. Yang pentingnya hati tu benar ataupun hati tu beriman. Hanya dalam situasi lah. Dalam situasi yang terpaksa sahaja. Orang barat panggil ni komplit. Tak. Dia kalau dalam yang terpaksa tak apa. Okey. Kalau tak terpaksa, maknanya itu adalah satu benda yang kita kena buat. Terpaksa ke tak terpaksa ke kena buat. Dan Syiah itulah masalah dia. Bila berdepan dengan sunnah tak terpaksa pun. Kita tanya dia, kita tak paksa dia pun. Kita tanya dia kan, apa pandangan awak terhadap sekian-sekian. Betul, orang duk kata kami macam-macam kan. Kami tak ada pun. Kan? Sebenarnya ada. Kan? Macam mana dengan Quran ni? Adakah Quran tu sama Quran sunnah dengan Quran Syiah? Sama je. Tak ada masalah. Okay, bagaimana dengan ulama-ulama Syiah yang mengatakan Quran itu telah pun diselewengkan? Okay. Dia akan jawablah jawapan-jawapan yang berpusing-pusing kat situ. Jawab terus lah. Ya, memang tak sama. Selesai kan? Tapi saya rasa sekarang ni mereka dah agak berani lah. Di Iran pun dah tak sama macam dulu kan. Masih mereka lemah, biasanya mereka banyak guna benda tu. Tapi bila dah semakin kuat dia tak kisah sangat. Kawan saya seorang pernah pergi ke Iran. Okay. Dia ada travel agency dengan ayah dia. Ayah dia dah meninggal lah, rahimahullah. Dia kata mulut lah, dia tanya kepada turis guide ni kan. Dia orang bercakap bahasa Arab. Okay. Ma ra'yuka fi Aisyah? Apa pandangan anda tentang Aisyah? Saja kata mulut tanya. Kawan tu kata kafirah. Aisyah kafir, dia kata. Kawan saya ni bila dengar tu dia kan, pasal kita duk dengar selama ni yang kuat mengatakan perkara tersebut adalah ulama dia. Tapi tiba-tiba tourist guide dia pun menyebut benda yang sama. Jadi kawan saya dia buat konklusi macam inilah, ayah kan, kita minta dia orang sediakan untuk kita makanan sama ada vegetarian ataupun ikan sahaja yang tak perlu sembelih. Okey, mengatakan isteri Rasulullah kafir, mengatakan mak kita dalam Islam kafir iaitu Aisyah, apa hukum dia? Kafir lah. Jadi kalau dia orang sembelih, sah tak sembelihan dia orang? Tak sah lah. Kan, jadi dia kata ayah kita buat macam tu. Jadi ayah dia pun jenuh, kata macam mana kan kita dah order apa semua, ubah balik. Dia kata okay, kita nak vegetarian saja dengan ni saja. Dia orang pun jenuh lah tanya kan, kenapa ubah kan? Ada apa haji kan? Ada apa? Kata tak. Dia orang ni dah dewasa, nak kena jaga kesihatan. Tak apalah. So itu yang dia orang sebut. Okay? So kena nampak je mungkin orang Syiah ni dalam sejarah pun telah menunjukkan bagaimana
ganasnya mereka apabila mereka dapat kuasa. Tak dapat kuasa dia tak kisah sangat, tapi dan dapat kuasa. Okay, contoh yang paling dekat sekali di Iraq sekarang ni. Okay, kawan-kawan Iraq mengatakan memang orang sunnah dibunuh lah, okay, dengan dahsyat oleh Syiah. Okay. Ada lagi nak tanya tu? Soal cerita sikit pasal yang isu Malbari pula. Isu Malbari. Malbari lain kali kot. Kan? Itu terlampau, saya rasa terlampau detail sangat kot. Nanti lo. Tapi dalam internet pun saya tengok yang orang-orang Syiah tulis dia mengutuk Aisyah. Itulah dia sekarang ni. Saya rasa satu masa dulu kan dia orang agak eksklusif ataupun tertutup sikit. Tapi sekarang ni tengok dalam YouTube. Tengok senang je. Tulis YouTube, okey. Lepas tu tulis sebelah dia Abu Bakar Syiah. Itu cukup. Ataupun Omar Syiah. Okay, Omar space lah kan. Omar space bar Syiah. Okay, tengoklah apa dia orang cakap. Kalau tahu bahasa Arab, tahu bahasa Inggeris, biasanya yang ada dalam bahasa Arab lah. Okay. Contoh lain, YouTube ataupun kita masuk YouTube, tulis apa? Al-Quran penyelewengan Syiah. Kan? Tulislah, tengok dia akan keluar. Okay. Ataupun nak tengok lagi Abu Lu'lu'ah, kan? Abu Lu'lu'ah Omar gitu. Ataupun Omar syaitan contohnya kan. Kita akan tengok dalam YouTube ni sama ada, yalah YouTube ni pun kita salah satu daripada dua lah, sama ada kita mengatakan dalam YouTube semuanya bohong kan, itu satu benda lah. Mungkin jangan kita cakap gitu, dia orang tak sebut tapi semua pembohongan, banyaknya pembohongan dia orang buat. Maknanya apa yang dinisbahkan pada Syiah semuanya dia orang tak sebut pun, tapi orang lain yang reka, tapi nak kata gitu tak munasabah juga kan. Betul tak? Okay? Maksudnya kalau lah keluar, katalah ni ada apa rakaman, kalau keluar rakaman seorang ustaz ni kan, ada 10 rakaman, 20 rakaman, 30 rakaman, boleh tak dikatakan bukan dia yang cakap, orang lain yang cakap kan? Okay, tapi menggunakan suara dia lalu diubah suara. Macam tak kena kan? Okay? Jadi kita akan tengok dengan itu, dengan YouTube ni banyak membantu kita lah. Kan, buka saja dan tengok sendiri apa yang mereka sebut tentang Aisyah, Abu Bakar, Omar, Hafsah, Al-Quran. Kan? Dia akan bacakan beberapa ayat Al-Quran dalam surah Ahzab kan. Dia baca dan dia tambah. Dia cakap Hasan Nasrullah kan di mana Lebanon tu kan. Kan ketua Syiah tu. Dia baca satu ayat, dia kata dia baca ayat tersebut, ayat itulah satu ayat ni, dan dia kata dan saya ubah dengan membaca begini. Senang-senang dia nak ubah. Okey, bukan dia berkhutbah berdiri tau. Maknanya dia memang bercakap dengan orang ramai ni dan dia memang seorang pembidato yang hebat. Jadi dia bercakap tu dan saya ubah. Wa wa'addil fa'aqul, saya mengubah dan saya mengatakannya begini. Okey. Dia tak belajar lagi lah. Dia orang kata dia orang tak belajar lah. Okay, kalau dia orang kata tak belajar, artinya mereka tu baru di peringkat awal. Okay, saya pernah belajar kat Pakistan kan. Kalau kita tulis surat pada ada bahagian dakwah Iran apa semua kan, okay, kita tulis surat, dia akan hantar surat. Okay, dia akan hantar risalah-risalah kecil berkenaan dengan keluarga Nabi.